Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Seorang penyokong bola sepak dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan memiliki sebilah pisau ketika perlawanan separuh akhir pertama Piala Malaysia antara Perak FC dan Johor Darul Takzim JDT Khamis lalu. Tertuduh Azrul Faiz Muhammad Rosli, 31 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut fakta kes, tertuduh didakwa memiliki sebilah pisau di dalam beg pinggang berwarna hitam bertempat di pintu B Stadium Indra Mulia Ipoh pada pukul 8.45 malam 19 Oktober lalu. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 6-1 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1998 yang boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak kurang 5 tahun hingga 10 tahun jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh yang bekerja sebagai pengawal keselamatan diikat jamin RM1,500 dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 5 Disember untuk sebutan kes. Manakala di Mahkamah Session Kota Baru Kelantan, dua pekerja kedai emas didakwa atas pertuduhan membuat naik gambar iklan oleh Tengku Bendahara Kelantan Tengku Muhammad Fakri Petra Sultan Ismail Petra tanpa kebenaran. Tertuduh Aznizan Yusof, 46 tahun dan Nur Asri Cik Husin, 42 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mereka didakwa melakukan perbuatan itu di Kampung Pasir Kota, Kota Baru pukul 6.55 petang pada 16 Oktober 2023. Kedua mereka didakwa menggunakan laman sosial Facebook secara sedar dengan memuat naik gambar iklan perasmian kedai emas ANK Gold and Jewelleries oleh Yang Amat Mulia Tengku Bendahara Kelantan tanpa kebenaran dengan niat menyakiti dan mengganggu institusi Kesultanan Kelantan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin masing-masing RM8,000 setiap seorang dan menetapkan 23 November depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Padanan kerja menerusi portal My Future Jobs mampu membendung isu kadar guna tenaga tidak sepadan kemahiran yang dikesan masih meruncing. Perkeso menerusi kenyataan memaklumkan kadar guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran bermaksud mereka yang mempunyai kelayakan pendidikan tinggi tetapi bekerja di sektor separuh mahir atau berkemahiran rendah. Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata situasi itu sangat membimbangkan meskipun perkembangan mengenai kadar pengangguran dan jumlah tawaran kerja menunjukkan tanda pemulihan. Berdasarkan data Jabatan Perangkaan Malaysia setakat suku kedua 2023, beliau berkata seramai 191 juta individu negara ini dibelenggu masalah ketidakpadanan kerja. Ia merekodkan peningkatan 6.4% berbanding 1.795 juta individu pada suku sama tahun lalu. Justru, isu ketidakpadanan kerja harus ditangani dengan sebaiknya dan penganjuran Karnival Aspirasi My Future Jobs ini mampu menjadi antara platform penyelesaian. Langkawi berjaya mengekalkan statusnya sebagai Geopark Global Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO yang dilanjutkan selama 4 tahun sehingga 2027. Dengan penerimaan penarafan kad hijau tersebut, pulau pelancongan tersebut berjaya mengekal pengiktirafan peringkat dunia itu buat kali keempat berturut-turut. Langkawi mula diberi status Geopark Global pada 1 Jun 2007 dan muncul Geopark pertama di Asia Tenggara pada masa itu. Sementara itu, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC telah menerbitkan Pelan Pembangunan Geopark Negara PPGN 2021-2030 dan Pelan Pelaksanaan Geopark Negara PLGN sebagai garis panduan dan peta jalan bagi membangun dan mengurus geopark. Timbalan Ketua Setiausaha memaklumkan Geopark Kebangsaan memainkan peranan penting dalam menyokong pemeliharaan warisan geologi dan budaya serta menjadi contoh utama bagi amalan pelancongan lestari. Lembaga Pemasaran Persekutuan Fama Negeri Perlis kini mentransformasikan usahawan naungannya ke arah pembayaran secara digital atau tanpa tunai dalam setiap urusan pembelian. Kaedah baru itu mendapat sambutan yang menggalakkan sekaligus meningkatkan lagi hasil jualan di semua platform Agrobazar. Bagi pengurus Agrobazar Rakyat Borong Wan Nan Wan Din secara puratanya, transaksi bayaran tanpa tunai setiap bulannya boleh mencecah sehingga RM40,000. Berita semasa berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.